Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran, hadis ke-37. An Fadlah bin Ubaid wa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qara'a 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu qintar wal qintaru khairum minad dunya wa ma fiha. Al hadis rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fihi Ismail bin Ayyash walakinahu min riwayatihi an Syamiyin wa hiya maqbulah. Sayyidina Fadalah bin Ubaid dan Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat pada satu malam, maka akan ditulis untuknya satu qintar. Sedangkan satu qintar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tabrani Majma' Zawaid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadat kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang beribadat pada malam itu. Mustadrak Hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis yang ke-37, hadis yang diriwayatkan pada Fadalah bin Ubaid dan juga Tamim Ad-Dari. Fadalah bin Ubaid dia orang Madinah, orang Ansar. Tamim Ad-Dari ini nama-nama besar. Dia, kalau tuan-tuan belajar bab tentang berlakunya hari kiamat, Tamim Ad-Dari inilah hadis yang menceritakan tentang Dajjal. Tentang Dajjal, Tamim Ad-Dari. Dia jumpa hadis jassasah. Dia ni asal Tamim Ad-Dari ni orang Palestin, orang Nasrani, orang Kristian. Dia dengan 10 orang naik kapal kena tiup, kena ribut, sampai dekat satu pulau, dia jumpa Dajjal. Lepas itu baru dia datang pergi jumpa Nabi. Dia mencerita pada Nabi, dia sebenarnya datang jumpa Nabi tu masih Kristian lagi. Tapi bila jumpa Nabi tu sebenarnya dia ada habuan dia nak ambil daripada Nabi, bahagian tanah, harta sikit. Kemudian jumpa dengan Nabi, cerita-cerita sikit. Orang Perak kata bersoreh sikit. Lepas tu dia masuk Islam dan tinggal di Madinah. Tamim Ad-Dari. Kalau cerita tentang Dajjal tu, dia lah cerita macam mana rupa semua bentuk. Zaman Nabi tu dah ada Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, Talah dan juga Tamim. Disebut bahawa Nabi kata apa? Man qara'a, siapa membaca 10 ayat pada waktu malam, kutibalah qintar, maka akan ditulis baginya qintar. Qintar, satu qintar. Apa dia qintar tu? Qintar ini disebut dalam hadis ni, al-qintar khairum minad dunya wa ma fiha. Qintar itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Qintar ni dia macam kita kata, dia satu pengiraan timbangan, satu istilah. Orang kata kilo ke, kalau kita dulu panggil kati kan. Jadi Arab ni ada istilah dia qintar. Macam kita kati, kilo. Qintar ni dia berbeza antara satu negara dengan satu negara lah.
Ada kata 100 kilo, ada kata berapa ratus kilo kan printer. Dan setiap antara Mesir dengan Iraq dia beza pengiraan dia. Dia sebagai qintar, satu bentuk nama dalam bentuk timbangan. Tapi dalam hadis Nabi ni dia sebutkan bahawa al-qintar ni dimasukkan sini ialah khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang dia katakan lebih baik dunia? Baca 10 ayat aja pada waktu malam. Jadi tuan-tuan, malam masuk je malam start pada maghrib tu, kurang-kurang kita kena baca 10 ayat. Ambil fadilat ni, kelebihan ni. Lebih baik daripada dunia dan lebih dan apa yang ada dalam dunia itu. Kemudian hadis Abu Hurairah, hadis ke-38. Nabi sebut sesiapa yang membaca 10 ayat, man qara'a 10 ayat fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Ni. Tadi dia kata 10 ayat tu lebih baik pada dunia dan seisinya. Kemudian datang hadis sebut 10 ayat juga yang dibaca pada waktu malam tu, dia tidak ditulis dalam kalangan orang yang lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebelah malam ni sebelum kita tidur, pastikan kita baca 10 ayat Al-Quran. Maka kita tidak ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai. Lalai kepada ibadat kepada Allah. Dia salah satu yang ulama sebut antara kelebihan baca 10 ayat dan ayat-ayat Al-Quran secara umum, dia biasa kita ni kalau dah berumur nanti dia akan ada penyakit nyayuk. Nyayuk. Jadi siapa yang mulazamah dengan Quran, baca ni dia payah, susah nak kena dengan penyakit nyayuk. Tu kelebihannya. Terus istiqamah baca 10 ayat tu dia tak nyayuk. Dia kena penyakit nyayuk ni, dia payahlah. Banyak kelemahan yang berlaku. Kemudian hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-39, Nabi SAW sebut, Nabi kata, man qara'a fi lailatin, sesiapa yang membaca pada waktu malam, mi'at ayat, 100 ayat. 100 ayat ni banyak lah. Tuan-tuan, kalau 10 ayat tu kita boleh baca mungkin dalam 5 minit aja. Ni 100 ayat pada waktu malam, kutiba minal qanitin. Maka ditulis dia ni merupakan dalam kalangan orang-orang yang al-qanitin. Qanitin ni orang yang taat. Orang yang taat. Sini dia tulis apa ya? Kalangan orang-orang yang beribadat pada waktu malam. Maksudnya orang yang beribadat penuh. Maksudnya nak baca 100 ayat tu mau dalam 2 jam, sejam 2 nak baca 100 ayat tu pelan-pelan bertajwid, maka ditulis dalam kalangan orang yang beribadat pada waktu malam. Dan Quran Allah Ta'ala sebut akhir surah Tahrim tu, ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah Ta'ala sebutkan Maryam ni ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Maryam ni yang dia ahsanat farjaha, dia menjaga kesucian dia. Dia tak buat benda-benda tak elok, dia tak buat. Ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina. Allah Ta'ala sebut bila dia dijaga kesucian diri dia, maka Allah tiupkan kepada Maryam ni roh min ruhina. Maksudnya Allah Ta'ala tiupkan roh Nabi Isa alaihissalam dalam diri Maryam. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Dan Maryam ini bila ditiupkan ruh ke dalam diri dia oleh Jibril, wasaddaqat bikalimati rabbiha, dia membenar, dia menerima apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia. Wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi, dan dia juga beriman Maryam ni dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa kanat minal qanitin. Ini perkataan qanitin. Dan Allah Ta'ala sebut Maryam ni merupakan salah seorang yang dia itu termasuk dalam golongan al-qanitin, yang taat beribadat. So ada perkataan qanitin. Kalau dan qanitin dalam konteks kisah Maryam tu, para ulama disebut jadi orang-orang yang cukup taat kepada perintah Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, pagi ni kita baca 3 hadis Nabi. Jangan kita tinggal. Malam sebelum tidur paling kurang kita baca 10 ayat. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai, dan juga dapat kelebihan dunia wa ma fiha, dunia yang dan apa yang ada pada isinya. Wallahu a'lam. Kita fahami amal dan sampaikan. Subhanallah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.